Salam sejahtera. Jadi video ini adalah tentang topik yang terakhir dalam semester 2, iaitu pengukusan piawai dan untuk pengetahuan semua, jadi video biasanya saya akan lebih kepada format tahun lepas STM lepas, dan kalau untuk live itu adalah soalan yang lebih mencabar Baik, kita perhatikan ini semua sukatan semester yang pelajar perakaunan perlu duduki jadi kita memang ada 6 topik di semester 2, dan saya akan pergi ke pengukusan piawai Baik dia adalah di bab 12. Kalau kita lihat analisis memang setiap tahun adalah tak kira ulangan atau tidak ulangan Baik, di sini pelajar juga perlu tahu apakah sukatan sebenar dalam pengukusan piawai ini. Yang pertama ialah pengenalan, kemudian kita ada analisis variance, ini yang pelajar akan buat, dan mentakrifkan pengukusan piawai, menjelaskan kaitannya dengan sistem pengukusan sebenar dan pengukusan normal. Ini keluar dalam teori lah jadi banyak juga teori yang ditanya dalam bab ini. Memberihalkan kepentingan pengukusan piawai yang iaitu dalam penentuan kos produk, penentuan harga, perancangan, pengukuran prestasi dan kawalan. Ini juga ditanya dalam teori, memang banyak teori Baik, kemudian dia juga anda juga dikehendaki memerihal proses penyediaan Jadi yang ini juga dalam teori lah bermakna kalau anda nak sediakan kos piawai ini standard cost, anda perlu ambil kira masa, kaedah. Jadi kaedah ini ada 3 di sini sama ada kos sejarah, kajian kejuruteraan, dan ataupun ramalan pengurusan dan juga semakan semula. Bermakna perlu mengambil kira perubahan dalam persekitaran Kemudian kita ada jenis kos piawai ini juga dalam teori iaitu piawai unggul, apa itu piawai praktikal dan sudah pasti anda perlu sediakan lembaran kos piawai di sini Jadi analisis variance itu ialah anda perlu tahu apakah tarikh variance dan juga analisis variance, kepentingannya, dan jelaskan jenis variance yang ada Di sini kita ada 3 lah kalau yang besar bahan langsung, buruh langsung, dan variance overhead. Baik, yang ini kita bahagi pula kepada 4 di sini Kemudian nanti kita sambung. Okey, variance bahan langsung iaitu variance harga dan juga variance penggunaan Jadi variance harga berasaskan kuantiti belian pastikan anda tahu, bukan atas penggunaan ini yang anda perlu perhatikan. Kemudian variance buruh langsung iaitu variance kadar dan variance kecekapan, di mana variance masa terbiar tidak diperlukan dulu saya memang ada ajalah bahagian ini Kemudian variance overhead berubah variance perbelanjaan dan variance kecekapan dia lebih kurang sama formula yang boleh kata samalah dengan buruh langsung, tapi cara dia lain iaitu dia overhead berubah jenis dia. Kemudian variance overhead tetap yang ini juga kita akan pelajari 2 variance di bawahnya, iaitu variance perbelanjaan dan variance volume Okey, dan untuk bahagian kecekapan dan variance capacity tidak diperlukan begitu juga dengan variance campuran dan variance hasil tidak diperlukan di sini. Baik, jadi anda perlu tahu merekodkan variance dalam jurnal dan ledger. Ini pernah ditanya dan sudah ditanya, dan apakah implikasi analisis variance dengan menentukan sebab wujudnya variance dan pihak yang bertanggungjawab, memang sudah ditanya dan cadangkan tindakan susulan seperti menyiasat, menyemak semula piawai, memberi ganjaran ataupun mengenakan penalti
macam hukum mana ya, dan menyatakan nilai etika yang perlu diterapkan dalam analisis variance. Yang ini setakat ini tak tanya lagi. Kemudian menyediakan laporan pengurusan piawai, laporan analisis, laporan prestasi dan cadangan tindakan ya kepada pihak pengurusan. Ini semua untuk tujuan apa? Perancangan, pengawalan, penilaian prestasi dan juga membuat keputusan. Baik, ini formula dia ya. Jadi anda perlu ingatlah ya, kalau dia minta variance bahan langsung, bermakna anda perlu campurkan variance harga atau variance penggunaan ya, ataupun yang singkat ya. Yang singkat ialah standard tolak yang sebenar ya. Memang saya bahagian ini saya sudah banyak ya dibincang dalam live. Jadi untuk mereka yang miss ya ataupun tidak menonton live, mungkin anda boleh rujuk balik semula lah ya. Memang ada di dalam live ya SEM 2 ya. Jadi saya ada video SEM 2, saya juga ada live SEM 2 ya dengan kawan-kawan semua. Baik, kemudian kalau nak variance harga saja, sudah pasti harga standard atau piawai tolak harga sebenar kali dengan kuantiti sebenar ya. Jadi saya ada juga ajar ya cara untuk ingat ya bahagian ini di live. Begitu juga dengan penggunaan. Kalau penggunaan kuantiti mesti ada dalam kurungan lah. Standard selalu tolak sebenar supaya dari segi matematik, kalau negatif anda tahu tidak memuaskan, dan kalau positif dia adalah memuaskan ya, dan dia kali dengan harga piawai ya. Jadi kuantiti sebenar ini harga piawai. Jadi anda akan dapati anda akan dikendaki ya mencari harga harga sebenar biasanya ya. Dan untuk bahagian ini anda akan cari kuantiti piawai ya. Jadi kalau anda buat banyak memang tak ada masalah, anda akan tahu bahagian mana yang anda tak tahu ya. Kemudian untuk variance buruh langsung sama juga, standard tolak sebenar ataupun variance kadar campur variance kecekapan. Yang ini pun saya sebut dalam live ya, macam mana nak buat. Kemudian kalau untuk kadar dalam kurungan ya. Apa maksud kadar? Bermakna berapa ringgit sejam atau seunit untuk setiap buruh ya. Kemudian kali dengan jam sebenar ya. Kemudian untuk bahagian ini anda perlu cari kecekapan buruh langsung di mana jam ya, sebab dari segi kecekapan kita akan tengok pada jam ya. Jam standard tolak yang jam sebenar kali dengan kadar piawai ya. Jadi biasanya kadar piawai sudah ada ya, kadar sebenar perlu cari, dan di sini jam piawai untuk yang sebenar ya, jam standard sebenar ya. Baik, kemudian kita masuk yang ini masih yang ini saya tunjukkan singkatan ya. Saya tunjukkan singkatan ya. Macam tadi saya ada kata standard tolak sebenar, standard tolak sebenar. Memang boleh ya. Memang boleh dibuat ya. Tidak semestinya buat dua ini baru boleh dapat ya. Perlu campur. Jadi kadang-kadang buang masa yang banyak. Anda boleh terus kepada standard tolak yang sebenar. Ya, kemudian anda boleh lihat ya, di sini saya guna singkatan di mana ada SP ya. SP itu adalah standard ya, standard price kali dengan actual, tolak dengan actual price ya. Kenapa ada singkatan ini ya? Sebab ini adalah untuk memudahkan anda ingat. Yang pertama, yang kedua, bila anda pergi ke universiti, mereka juga akan gunakan singkatan ini ya. Jadi kalau anda belajar sekarang memang tak ada rugilah ya. Kalau anda dalam bahasa mungkin panjang sikit ya. Kalau yang ini anda biasa setiap kali anda buat, anda tulis, anda sudah pasti anda boleh ingat ya. Standard price tolak actual price kali dengan actual quantity. Yang ini untuk quantity, standard quantity tolak dengan actual quantity kali dengan standard price ya. Sama juga untuk buruh ya. Kita guna rate, standard rate tolak actual rate ya kali dengan actual hour. Standard hour tolak actual hour kali dengan standard rate. Jadi agak senang juga ya. Bila anda sudah biasa dengan ini, memang sangat mudah. Dan di sini saya tulis kuantiti ya, sebenar dibeli, dan yang ini kuantiti piawai bagi pengeluaran sebenar ya. Jadi bila kita buat baru kita tahu ya. Okey, baik, kita masuk kepada overhead berubah dan juga overhead tetap ya. Di sini sama juga ya. Sebenarnya di sini anda juga
boleh campurkan ya untuk dapatkan ya untuk dapatkan variance overhead berubah kan. Kalau soalan tanya ya variance overhead berubah saja dan tidak meminta anda buat ini, anda masih perlu buatkan lah. Ya, jadi boleh kata formula dia sama dengan buruh. Ya, dia juga guna kadar. Tapi kadar di sini sudah pasti kadar serapan overhead berubah. Ya, bukan kadar standard ya. Begitu saja ya, seperti buruh. Ya, buruh sangat senang. Okey, jadi standard rate di sini tolak ya. Tolak dengan actual rate. Okey. Tapi kadang-kadang soalan dia bagi cost overhead berubah sebenar. Ya. Jadi overhead berubah sebenar sudah pasti actual rate kali dengan actual hour. Jadi biasanya yang anda perlu cari ialah bahagian standard rate kali dengan actual hour. Jadi cikgu pun letakkan. Ya. Jadi ini untuk senang ya untuk dirujuk nanti. Ya, biasanya memang macam tu ya, dia sudah bagi overhead sebenar dia tidak akan macam yang bahan ya, bahan dengan buruh tadi dia bagi semua ini tak ada ya. Dia biasanya yang ini sudah ada, jadi anda hanya perlu cari yang kadar serapan overhead berubah kali dengan jam sebenar ya, yang SR dengan AH saja. Kemudian kecekapan sama juga ya, standard hour minus actual hour kali dengan kadar serapan overhead berubah ya. Jadi kita sudah ada di sini. Ya, jadi biasanya kita perlu carilah ya jam piawai di sini ya. Baik, untuk variance overhead tetap kita akan gunakan variance perbelanjaan sama juga kan ya dengan overhead berubah dan variance volume ya. Jadi di sini yang ini yang agak sukar ya dikuasai oleh pelajar lah biasanya, tapi kalau anda betul-betul ya buat ya, anda memang boleh ya. Cost overhead tetap dibelanjawankan, tolak cost overhead tetap sebenar. Nampak sangat senang ya, tapi kadang-kadang anda tidak tahu ya yang mana satu ialah belanjawan ya. Kemudian cost tetap ya, overhead tetap dibelanjawankan akan guna di bahagian volume juga, tapi di bahagian tolak ya, di bahagian tolak. Dan untuk yang depan kita perlu cari boleh kata ini ialah overhead tetap standard sebenar, ini ialah overhead tetap belanjawan. Itu saja yang anda perlu bezakan ya. Jadi untuk dapat standard sebenar, anda kena guna kadar serapan overhead tetap kali dengan jam piawai ya ataupun standard. Baik, ini ulang ya, ulang. Baik, kita terus kepada soalan ya. Saya memang ya ada dapat permintaan ya daripada pelajar ya untuk soalan ini. Ya, jadi kalau kita tengok ya, Umay ya, dia ada keluarkan kotak hiasan. Jadi anda kena faham ya soalan dulu. Dia ada dua jawatan, jabatan lipatan dan jabatan kemasan. Kemudian dia bagi kos piawai. Jadi biasanya untuk pengukusan piawai anda mesti tahu okey, kos standard di mana, yang sebenar di mana. Jadi biasanya mereka akan asingkan. Jadi bahagian 1-2 ini adalah untuk kos piawai kotak hiasan. Kemudian maklumat sebenar ada di bawah di sini. Ya, kemudian soalan dia sangat senang. Dia hanya minta harga bahan mentah langsung dengan variance kuantiti bahan langsung ya. Begitu juga dengan kadar buruh langsung dan variance kecekapan buruh langsung ya. Dan saya pernah beritahu pelajar kalau ditanya dua soalan ini ya, sangat mudah ya, jadi mesti buatlah, kalau tidak sia-sia saja ya. Memang markah sangat tinggi ya dan sangat senang untuk dua ini ya. Baik, kita tengok ya, kertas tebal bercorak digunakan untuk seunit kotak hiasan 0.2 meter pada harga RM2.20 1 meter ya. Jadi satu kotak guna 0.2 meter saja. Kemudian juru hias memerlukan 12 minit untuk menyiapkan satu unit kotak hiasan dengan kadar upah RM12 sejam. Jadi semua ini sangat penting ya. Kemudian maklumat sebenar. Kuantiti pengeluaran 58,080 unit ya kotak. Ya. Kemudian kertas tebal bercorak yang dibeli dan digunakan. Jadi kadang-kadang dia akan guna dua ini, beli dan gunakan. Jadi samalah. Ya. Jadi kita akan guna yang dibeli ya. Okey, dan untuk kuantiti kita akan gunakan yang digunakan. Okey, jabatan lipatan menggunakan dia sudah beritahu. Kemudian harga dia RM2.15. Ya, dan yang ini jabatan kemasan. Jadi anda perlu buat dua inilah sebab harga belian dia ada dua harga belian di sini.
ya. Tapi untuk kertas tebal ya, yang ini kita perlu RM2.20 semeter ya. Jadi ini sudah lari lah ya, sudah lain ya, lain daripada yang kita tetapkan ya. Sudah pasti satu baik satu kurang baik ya, sebab terlebih ya harganya. Dan kemudian juru hias, ini buruh ya. Jabatan lipatan RM7,550 jam pada RM12.50 sejam. Jadi actual hour anda tidak tahu ya. Jadi di sini biasanya mereka akan bagi macam itulah. Anda kena tahu ya berapakah jumlah dia. Dan kadang-kadang dia bagi ringgit ya, dan jam. Jadi anda kena cari kadar. Jadi bergantung kepada soalannya, agak senang lah. Sama juga untuk jabatan kemasan. Baik, kita tengok yang ini ya, variance harga bahan langsung. Jadi standard harga tolak actual harga ya, actual price times actual quantity. Ya, jadi anda mesti pastikan ya, anda perlu bezakan ya, apa itu bahan langsung, apa itu barang siap ya. Jadi untuk bahan langsung di sini kita ada dua, jabatan lipatan dan jabatan kemasan ya. Dia kena melalui ya, jadi kita perlu cari dua-dua inilah ya. Jadi kalau standard price, standard price berapa ya, apakah bahan mentah dia, kertas tebal ya, nampak ya. Dan kemudian ini kertas tebal juga. Ini barang siap. Ini unit kotak ialah barang siap. Ini kertas tebal ialah bahan mentah. Jadi kena bezakan lah. Jadi kita tahu standard price dia RM2.20. Dan di sini jabatan lipatan ialah berapa? Kita tengok. RM2.15. Okey, nampak? Jadi daripada sini anda sudah tahu ya, adakah memuaskan atau tidak. Maksudnya standard apa? Bermakna kita tetapkan ya, kita akan terima RM2.20. Tetapi keluar lagi murah, sudah pasti memuaskan ya. Kalau lebih dia akan tidak memuaskan ya. Kemudian actual quantity. Jadi anda kena tengok di bawah ya, jabatan lipatan sudah diberi ya 6,220 meter. Ya, jadi kuantiti di sini dalam meter ya. Kemudian untuk jabatan kemasan, saya pasti pelajar sudah tahulah. Ya, kalau anda boleh buat satu, anda juga boleh buat dua ya. RM2.20 dan di sini berapa? RM2.35. Jadi memang tidak memuaskan ya, sebab kita tak mau lebih tinggi daripada RM2.20. Ini jangkaan kita. Ya. Kemudian actual hour masih perlu pakai actual quantity ya, perlu guna yang sebenarnya ya, yang sebenarnya. Okey, kemudian kita pergi kepada penggunaan ya. Jadi kalau penggunaan ya, dan di sini biasanya kita perlu cari standard quantity lah. Actual quantity sudah diberitahu ya, dan standard price kita sudah tahu, iaitu RM2.20 ya. Standard price ya RM2.20 ya. Actual quantity pun kita sudah tahu, nampak dua-dua 6,000 dan 4,000 lebih kan. Jadi yang kita perlu cari ialah standard quantity untuk ya, standard quantity sebenar. Biasanya saya suka tulis satu lagi, SBR ya. Jadi bila kita ada yang ini ya, standard quantity, bermakna dia kata kalau kita ikut standard, berapakah kuantiti yang sebenarnya akan digunakan ya. Ini yang sudah sebenarnya ya. Jadi anda perlu tengok balik ya. Yang ini dia kata pengeluaran kotak hiasan, ini satu unit lah ya, untuk satu unit. Jadi dia akan gunakan 0.2 meter. Jadi di sini kalau anda keluarkan 58,080 unit, anda kena carilah ya kuantiti ini ya, sebab ini adalah yang sebenar. Okey, actual quantity bahan langsung ya, bahan langsung. Jadi kalau satu unit guna 0.2 ya, 0.2, jadi anda perlu carilah ya, dua ini kena campur sekali ya, dua ini perlu campur sekali. Macam yang actual quantity juga anda kena campur sekali lah ya, 6,220 campur 4,880. Kemudian anda cari kalau 0.2 unit, jadi yang ini kalau kita keluarkan 58,000, berapa yang kita akan gunakan ya. Jadi anda boleh cari di sini ya, 58,000 unit barang siap, sebab satu unit anda akan gunakan 0.2 ya, 0.2 meter ya. Jadi anda kalikan saja, kemudian dua ini anda campurkan ya.
dan anda kali dengan standard price ya. Standard price memang tak ada masalah di sini. Okey, jadi anda kena hati-hati ya, sebab mungkin ada pelajar yang akan silap di sini lah ya, tak pasti, mungkin kali, 2 kali dan sebagainya. Ya, kadang kalau anda tengok ya jumlah dia, kalau jumlah dia terlalu besar sudah pasti tak logik lah. Ya, jadi untuk yang ini kita hanya kali sekali saja, bukan kali 2 kali. Ya, ada pelajar yang kata, kenapa di sini kita ada 2 jabatan, jadi kita kali 2. No. Ya, tidak ya, kita tidak kali sedemikian ya. Okey. Jadi di sini kalau anda bandingkan ya, memang kita jangkakan 1161 6, tapi di sini hanya 111 ya, 00 saja. Jadi memang baguslah. Guna kurang daripada yang sepatutnya dalam meter ya. Okey, harap faham. Jadi sebenarnya sangat senang. Okey, kita masuk buruh langsung ya. Jadi kita ada standard rate tolak actual rate kali dengan actual hour di sini ya. Jadi untuk standard rate ya di sini kalau anda tengok ya bahagian 2 maklumat 12 minit ini untuk satu kotak ya. 12 minit menyiapkan satu unit kotak dengan kadar RM12 sejam. Jadi RM12 lah. Ini berapa ringgit sejam yang dibayar, berapa jam seunit, itu yang dimaksudkan dengan kadar. Ya, jadi ini standard dia RM12. Lepas tu kita tengok di sini bayaran upah ya. Jadi di sini dia ada beritahu RM12.50. Kadang kalau dia bagi ringgit dengan jam, kemudian ada kena bagilah. Ya, tapi di sini dia sudah bagi siap-siap. Jadi daripada sini kita sudah nampak memang tak bagus lah. Kita hanya nak 12, tapi sekarang kita kena bayar RM12.50. Tapi untuk jabatan kemasan bagus lah. Ya, sebab anda hanya perlu bayar 11.40 saja. Ya, actual hour, anda masih perlu gunakan actual hour untuk lipatan dan begitu juga untuk kemasan. Ya, kemudian kita masuk kepada variance kecekapan di sini. Ya, jadi biasanya standard hour yang akan dicari lah. Ya, dan di sini standard rate sudah ada RM12. Actual hour pun sudah ada. Okey, tinggal hanya standard hour. Jadi standard hour bermakna kalau saya keluarkan unit yang ini, berapa yang saya akan gunakan ya, berapakah jam yang saya akan gunakan, macam tadilah ya. Kita hanya boleh kali sekali saja ya, sebab sebab yang pertama dia keluarkan 58,080 unit kotak ya, dan satu unit kotak anda gunakan 12 minit ya. Jadi anda boleh kali dengan 12 minit, tapi jangan lupa ya, actual hour ini ialah dalam jam. Jadi kita mesti tukarkan minit ini kepada jam. Jadi anda kena bahagi dengan 60 lagi. Faham? Okey, ini dah tunjuk ya. Saya sudah tunjukkan 12 minit ini perlu dibahagikan kepada jam ya, seperti 7,550 jam untuk lipatan dan juga untuk kemasan campukan. Kemudian kali dengan standard rate ya. Boleh dapat ya. Jadi kalau kamu tengok yang ini ya, 116136, ini yang kita jangka dengan, tapi yang ini yang sebenar berlaku. Jadi memang tak bagus lah. Ya. Jadi ini merupakan satu penilaian ya, dan juga penilaian prestasi dan juga kawalan ya. Satu kawalan supaya kita bagi pengurus tahu apa sebab dia kena beri sebab ya, kenapa tidak memuaskan. Kalau memuaskan baguslah ya. Kalau tidak memuaskan, perlu siasat ya, perlu tanya, perlu ambil tindakan susulan. Okey, itu soalan 1 ya. Bila sampai soalan 2 masih senang lagi ya. Soalan ini memang jenis yang senang ya, boleh kata ya. Jadi kalau anda buat yang live memang agak susah ya. Dan nanti kita cikgu ada juga masukkan satu soalan yang susah lah ya, yang merupakan soalan STPM ya. Jadi yang ini dia bagi okey, maklumat kos dan kuantiti piawai standard. Ini yang standard. Kemudian yang sebenar. Jadi kena tahu ya, apakah maklumat yang ada. Yang ini standard, ini sebenar. Ya, kemudian tengok nyatakan sama ada variance itu memuaskan atau tidak memuaskan. Jadi pelajar boleh tuliskan M dan TM. Kalau tak tulis, tak ada markah. Sangat penting ya, yang akhir lah ya. Okey, kemudian variance harga bahan langsung, senang ya, penggunaan senang ya, buruh langsung kecekapan, sediakan catatan jurnal. Ini bahagian yang pelajar mesti tahu ya. Ramai yang tersangkut di sini ya tahun tersebut ya, sebab tidak tahu ya menyediakan catatan jurnal
untuk variance ya, untuk setiap variance. Baik ya, kita teruskan di mana anda perlu cari standard price ya untuk harga bahan. Jadi mesti tengok okey, bahan mentah di sini 1.4 meter pada harga 120 semeter. Jadi 120 ini merupakan standard price yang kita nak. Kemudian kita pergi cari yang sebenar. Jadi ini cara dia ya. Kemudian anda boleh nampak ada unit pengeluaran, ini barang siap. Kemudian bahan langsung, kita tengok bahan langsung, jangan pergi tengok barang siap ya, sebab soalan ini ialah untuk bahan mentah ya. Jadi di sini dia tak berikan ya, ini yang cikgu maksudkan tadi ya, dia bagi ringgit dengan meter. Jadi kalau nak cari 1 meter berapa, anda kena bagilah bagi ringgit ini dengan meter ini ya. Jadi anda boleh dapat ringgit semeter. Okey. Jadi dapat 124. Yang kita tetapkan 120. Jadi memang tak baiklah. Ya. Kemudian actual quantity. Actual quantity di sini sudah pasti kita akan kali dengan apa? Di sini jangan pergi kali dengan barang siap ya, sebab sekarang kita bahan mentah. Jadi anda kena cari yang meter. Jangan lupa ya. Ini ialah ringgit semeter. Bukan seunit. Jadi itu cara untuk bezakan. Kalau pelajar keliru memang ramai pelajar akan keliru lah di sini. Dia akan kali dengan unit siap. Kita tak mau kita nak bahan mentah. Bila buat bahan mentah, tengok bahan mentah punya unit. Okey, sama juga untuk penggunaan bahan langsung. Jadi standard price kita memang sudah ada 120, standard quantity tak ada, actual quantity sudah ada. Jadi boleh buatlah di sini. Jadi kita nak cari yang sebenar. Jadi kita kena tahu ya, kalau satu unit siap. Di sinilah anda akan tengok unit siap ya. Kalau satu unit, ini satu unit kabinet guna 1.4 meter ya, sebab kita tahu kita nak cari dalam meter. Jadi kalau 1200 berapa? Ini yang anda perlu cari. Itulah sangat penting ya, kena bezakan bahan mentah dan juga barang siap. Jadi bila dapat memang terlebih pakailah meter ni. Jadi tidak memuaskan. Jadi ada sebabnya. Mungkin banyak yang silap, banyak yang rosak. Penggunaan yang rosak, mungkin buruh anda tidak guna dengan baik ya, bermakna dia rosakkan banyaklah banyak bahan mentah itu. Jadi menyebabkan penggunaannya bertambah. Jadi anda perlu siasat dululah. Kemudian kadar buruh langsung sama juga ya, yang standard nampak 4 jam satu unit kena guna 4 jam buruh baru boleh siap 4 jam baru boleh siap satu unit kabinet, dan RM20 sejam. Jadi satu unit dia boleh dapat RM80 nampak. Jadi ini memang sudah ditetapkan, tapi kita tengok yang sebenar. Yang sebenar 102,600. Anda kena bagi dengan 5,400 sebab tidak diberi berapa ringgit sejam. Jadi sama jugalah macam tadi, anda kena bagi untuk dapat RM19 saja. Lebih murah kan sebab yang ini yang kita tetapkan 20. Jadi masa sebenar 5,400. Patutnya sudah boleh lah. Jadi kita sudah ada standard rate, kita ada actual hour 5,004. Jadi apa yang kita nak cari? Standard hour. Kalau kita ikut standard, berapakah yang kita akan gunakan? Jadi kita akan tengok unit siap. Sebab ini unit siap. Satu unit guna 4 jam. 1,200, 4,008. Jadi kalau anda guna 5,004, bagus tak? Tak bagus sebab anda tidak sepatutnya lebih daripada apa yang kita sudah tetapkan. Jadi mungkin buruh kamu ada masalah sikit. Dia perlukan masa yang lebih. Anda perlu pergi siasat apa masalah yang berlaku jadi tidak memuaskan di sini. Jadi kalau dia nak variance buruh langsung, anda kena campurkan dua ini. Sama juga kalau variance bahan langsung, anda campurkan dua ini. Tengok mana yang dua-dua ini tidak memuaskan. Jadi boleh campur terus. Yang ini satu memuaskan, satu tidak memuaskan. Jadi kena tengoklah yang mana lebih. Tidak memuaskan lebih. Jadi tolak masih tidak memuaskan. Dan sebaliknya. Okey.
Baik, kemudian kita tengok catatan jurnal. Jadi untuk harga bahan ya, kita akan hantar ke mana ya. Bahan ini variance ya, variance di sini yang ini juga saya ada terangkan di bahagian live ya. Anda boleh rujuk balik kalau anda nak lebih jelas lagi. Ya, tapi di sini cikgu beritahu sajalah. Ya, yang ini kalau belum bayarkan ya, kawalan ABB ya, bermakna anda beli ya, kemudian anda tidak bayar lagi, kemudian ini variance dia. Okey, ini variance dia ya. Jadi tadi kita nampak dia sebenarnya cikgu ada beritahu ya di bahagian live ya, macam mana kita nak lihat. Tengok yang ini variance tidak memuaskan. Kalau tidak memuaskan, kita akan buat di bahagian debit. Okey, tengok semua debit. Ya, semua ini tidak memuaskan ya, kecuali satu kan ya. Variance kadar ini adalah memuaskan, jadi dia akan berada di bahagian kredit. Ini yang anda boleh gunakan ya untuk ingat ya, sebagai satu ingatan ya, sebagai satu cara ya untuk pastikan anda betul ya. Ini penggunaan bahan. Penggunaan bahan sudah pasti anda kena keluarkan daripada kawalan ya. Ini harga bahan anda baru beli ya, jadi ini nak keluarkan ya, jadi dia akan hantar ke mana? Kerja dalam proses. Kemudian ada variance yang tidak memuaskan, jadi anda perlu debitkan. Kalau dia memuaskan, dia akan berada di sebelah kredit ya, macam yang ini. Ini untuk buruh, jadi anda boleh campurkan ya, di sini boleh campurkan. Ada kecekapan 12, kadar 5,400. Tapi kalau anda nak pisahkan boleh ya. Ini bayaran ya, tapi belum bayar lagi lah ya, upah belum bayar, masuk ke dalam KDP dan ada variance kecekapan di sini ya. Okey, baik, kita masuk soalan 3 di sini. Jadi soalan ini sangat agak baiklah ya, sebab ditanya semua. Jadi mungkin anda boleh buat satu tanda yang anda boleh rujuk balik ya sebelum peperiksaan sebenar anda boleh latih ya semula ya, semua bahagian ini ya. Tengok dia ada harga, kuantiti, dia ada ini ada dua ya, kad dengan papan, jadi kena hati-hatilah ya bila dia ada dua bahan mentah ya, tak sama saja kan ya. Kemudian dia tak ada bahan di sini, tak ada buruh ya, buruh tidak ditanya di sini. Kemudian dia ada terus kepada overhead berubah 2, kemudian 1 overhead tetap ya. Kita ada 2 kan ya, perbelanjaan dan volume, tapi di sini ditanya 1 saja. Jadi perlu pastikan ini anggaran, hasil dan kos. Kemudian ini overhead diserap berasaskan set permainan yang dikeluarkan ya, jadi keluarkan 4,200 ya, pengeluaran sebenar. Okey, baik ya. Jadi di sini ya, dia punya anggaran nilai 4,500. Jadi kita akan tengok nanti ya volume dia macam mana. Okey, guna kos sebenar dibagi di sini ya. Itulah sebabnya saya dah beritahu ya, overhead berubah, dia mesti bagi overhead sebenarnya ya, satu jumlah. Jadi anda tak payah kali lah ya, macam yang variance harga, variance bahan langsung dengan buruh langsung, biasanya dia sudah bagi siap-siap, tapi untuk overhead dia lain sikit. Jadi agak senang di sini. Jadi kita tengok yang harga dulu ya, as standard price tolak actual price kali dengan actual quantity. Jadi kita tengok kad dulu ya. Jadi yang ini kad, ini papan. Okey, kemudian yang di sini saya buat yang harga, sini saya buat yang quantity ya, sebab dua-dua dia nak. Okey, boleh ya. Jadi kalau kita tengok yang ini kepingan kad, ini 20 sen sekeping ya. Jadi kita tahu ya, yang ini anggaran dia. Kemudian kita tengok yang sini, sekali lagi dia tak bagi, jadi anda kena bahagilah ya di sini ya, ringgit, sebab anda nak cari satu kad ya, satu keping ya berapa. Okey, jadi anda akan dapat 0.21. Okey, jadi banding sikit sajalah ya beza, tapi sudah menunjukkan dia tidak memuaskan
Ya, kemudian yang ini ialah actual quantity, dapat balik daripada yang sebenar lah. Ya, tengok rujuk kad atau papan di sini. Kalau anda boleh buat ini, papan tak ada masalah. Okey, quantity ataupun penggunaan. Jadi kita tahu standard quantity, kita mesti cari punya standard sudah ada, standard price sudah ada, actual quantity sudah ada. Tinggal hanya standard quantity bagi pengeluaran sebenar. Jadi mesti pastikan anda tahu ya maksud ini. Ya, bermakna dia perlukan 4,000 kalau dia barang siap dia ya 4,500 set, dia akan kali ya 30 keping ya, sebab satu kotak ya terdiri daripada set permainan terdiri daripada sekeping papat permainan berkotak, 30 keping kad dan beberapa buah dadu. Jadi mesti pastikan ya anda faham ya, dia hanya sekeping papan tapi ada 30 keping kad. Ya, bermakna satu set lah. Ya, di sini. Jadi anda keluarkan 4,200 set. Jadi kena tengok barang siap ya. Inilah bahagian yang cikgu selalu beritahu. Ya. Jadi kalau 4,200 set berapa keping? Kali sajalah. Ya, anda boleh dapat jawapan dia. Kemudian kita kalau bandingkan ya, kalau bandingkan 4,200 kali dengan 30, kita akan dapat 126. Jadi kita jangka 126, tapi anda jimat 3,000. So memuaskan di sini. Ya, walaupun satu hanya 20 sen, tapi anda masih jimat ya. Okey, sama juga untuk yang papan. Papan juga RM2.60. Yang ini anda bahagi, anda boleh dapat RM2.50. Memang memuaskan. Ya, actual quantity ada di sini. Ya, so yang ini juga sama 4,200 kali dengan berapa? 4,500 set. Yang sebab dia satu keping saja, tak payah kali satu kan ya, sama saja. Jadi terus ya 4,200 saja ya. Okey, terus tolak dengan 4,320 ini yang sebenar. Jadi kurang baiklah. Ya, dia guna lebih papan ya, lebih 120 di sini. Ya, jadi kurang baiklah. Okey, baik. Berubah ya, kita tahu dia punya ni actual hour per asset ya, saya tulis di sini. Jadi anda mesti ingat ya, sebab untuk overhead berubah dia selalu bagi yang sebenar. Tengok 5141. Jadi anda tak payah cari lagi ya bahagian ini, tak payah pisahkan lah ya, macam formula ya, tapi untuk kita ingat saja ya, bermakna actual rate dengan actual hour sudah ada jawapan, hanya tinggal standard rate dengan actual hour tak ada jawapan. Okey, tapi kalau anda nak buat yang cara ini masih boleh lagi ya, masih boleh ya, guna cara ini pun boleh. Okey, so di sini macam mana dapat RM1.20 memang dia sudah bagilah ya. Okey, baik, bermakna yang ini kita kena bahagi. Macam mana bahagi ya, macam mana boleh dapat? Jadi anda kena bahagilah ya, yang ini bahagi dengan 4,200 sen ya. Sebab ini yang itulah sebabnya sebenarnya yang ini tak payah buat. Okey, tak payah buat di sini ya. Jawapan tak ada pula ya. Okey, tak apa. Anda sebenarnya anda hanya perlu cari ya yang standard rate ya for sebenar. Okey, kemudian anda terus tolak. Okey, kemudian kecekapan sama juga ya, standard rate RM1.20 sudah ada, actual hour pun sudah ada. Kita hanya nak cari standard hour sahaja di sini. Jadi samalah ya, sama dengan sebab dia satu keping saja ya, dia satu keping saja. Ini yang standard ya, 4,500. Kita terpaksa guna yang ini ya, untuk satu keping lah. Tapi kita sekarang baru keluar 4,200 ya di sini. Jadi anda kali dengan RM1.20 ya untuk dapatkan jawapannya. Okey, jadi di sini ada 300 ya beza dia. Okey, boleh ya.
Baik, kemudian volume ya. Volume kita boleh guna standard tolak yang belanja belanja di sini 7,500. Jadi kita perlu cari standard yang sebenar ya. Jadi di sini kita boleh nampak lah ya, kalau kita tolak 7,500, yang ini yang belanjawan ya. Standard untuk yang sebenar kita akan kali dengan 1.66 kali dengan unitnya, unit barang siap yang sebenar di sini. Okey, macam mana dapat 1.66 di sini? Okey, bermakna anda perlu guna 7,500 di bahagian belanjawan, anda bahagi dengan set dia. Ya, anda akan dapat 1.666 lah ya. Jadi anda boleh kalikan dengan 4,200 ya, anda boleh dapat 7,000 ya di sini. Ya, anda boleh dapat cantik ya 7,000. Ya, bila anda bahagi ya, anda jangan tukar kepada dua tempat perpuluhan. Terus kali dengan 4,200, anda boleh dapat cukup-cukup 7,000. Jadi anda dapat tidak memuaskan lah ya di sini. Ya. Okey, sebab sepatutnya kita nak 7,500 ya, tetapi kita tak dapat. Ya, kita tak dapat ya, kita hanya dapat 7,000 saja. Ya, kurang daripada yang kita nak ya. Jadi dia tidak memuaskan. Okey, ini sedikit teori yang saya pun ada tunjukkan di bahagian live ya. Anda boleh bacakan ya. Jenis piawai tadi saya ada sebut. Ya, ideal ya di AL. Kemudian kepentingan, buku teks saya pun ada tuliskan. Kemudian ada soalan teori lain. Memang banyak soalan teori. Pastikan anda boleh jawab ya, sebab banyak juga ya. Pegawai yang bertanggungjawab, kelebihan, apa maksud piawai sebenar, norma, kepentingan ya. 4 nilai etika yang ini sudah ditanya ya. Tadi saya kata tak ada juga ya, sudah ditanya. Bermakna banyak ya, banyak bahagian yang dia sudah tanya. Ya, dan 2 sebab variance yang memuaskan, tidak memuaskan untuk semua ya. Perihal 3 kaedah boleh digunakan untuk membentuk kos piawai ya, perbezaan belanjawan dengan piawai. Okey, jadi semua ini dah ada jawapan lah. Ya, jadi kalau etika anda boleh gunakan semester 1 punya etika ya, adil lah, kejujuran semua ya boleh. Ini semua double E ya, tolong betulkan. Okey, 3 kaedah tadi cikgu ada katakan, kos sejarah ya, kajian kejuruteraan ya, ramalan pengurusan ya di sini, semakan semula dan analisis tugas, perbezaan. Okey, 2 pegawai yang bertanggungjawab ini ada juga di dalam buku teks ya, Oxford. Kelebihan menggunakan kos piawai. Sendiri tuliskan dalam buku ya, satu buku, supaya bila sebelum ya anda masuk dewan anda baca semua ini, ataupun masuk bilik ya untuk peperiksaan. Jadi ini adalah soalan STPM lepas ya, yang ada anda boleh buat lagi lah ya, cuba buat lagi. Baik, jadi cikgu berharap anda akan excellent dalam perakaunan. There's no magical actually, very magical. If you work hard, the magical will come. Okay, and it's interesting. It's not that difficult, it's easy. It's great, magnificent. Okay, it's wonderful. Jadi live cikgu adalah pada setiap Jumaat, setiap hari Jumaat 5 petang. Tapi buat sekarang cikgu buat semester 1. Jadi untuk mereka yang buat ulangan 1, jangan lepaskan peluang ini. Dan juga untuk akan datang semester 3. Okey, kita ada playlist video PDPC. Dan juga ini ialah channel Cikgu How. Anda boleh type saja How DC, dia akan keluar lah.
Anda boleh pergi cari video playlist. Kalau playlist lebih senang, Anda boleh cari ikut SEM. Macam live SEM 1. Di dalam ada pecutan. Okey, ada pecutan 1, 2, 3. Kalau untuk semester 2 memang ada. Dan kalau untuk video memang ada kolaborasi video semester 2. Kalau ditulis semester 2 itu video. Kalau tulis live lah, live untuk semester 2. Baik, itu saja. Terima kasih.